Teras ketiga, memperbaik ketersediaan kemudahan awam rakyat. Datuk Yang di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat, objektif pertama bagi teras ini adalah menambah baik bekalan dan pengurusan perumahan. Sebagai maklum balas mengenai isu bekalan dan pemilikan rumah yang dibangkitkan oleh rakyat. Sukacita saya memaklumkan bahawa kerajaan negeri memperuntukkan sebanyak 24.4 juta ringgit untuk meneruskan pembinaan rumah mampu milik Pulau Redang, Bukit Gasing 2, Gong Cengah 2 dan Tajin, serta rumah pangsa mampu milik Tuk Jembal dan Banggul Pau. Saya juga ingin mengumumkan bahawa sebanyak 825 unit rumah telah disiapkan pada tahun ini dan sedia untuk diagihkan, iaitu PPR Kuala Nerus, iaitu 500 unit, rumah mampu milik Seri Bandi, iaitu 220 unit, dan Lamanda Seri Iman 105 unit. Manakala 670 unit rumah lagi akan disiapkan pada tahun hadapan, iaitu rumah mampu milik Tajin sebanyak 250 unit, rumah mampu milik Tuk Jembal 160 unit, rumah mampu milik Pulau Redang 160 unit dan rumah mampu milik Tempinis 100 unit. Selain itu, kerajaan negeri juga telah mewujudkan skim pembiayaan perumahan Air Rahman dengan peruntukan sebanyak 30 juta ringgit bagi menyediakan akses pembiayaan untuk membina dan membeli rumah kepada rakyat di negeri ini. Datuk Yang di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat, objektif kedua bagi teras ini meningkatkan kualiti perkhidmatan bekalan air. Bagi meningkatkan kualiti perkhidmatan dan mengelakkan insiden gangguan bekalan air berskala besar berulang, kerajaan negeri menerusi Jabatan Bekalan Air Negeri Terengganu dan Syarikat Air Terengganu 1. Sedang merangka dan akan melaksanakan pelan mitigasi dan rancangan berstrategi perkhidmatan bekalan air yang lebih menyeluruh. Kerajaan negeri akan memperuntukkan sejumlah 40 juta ringgit bagi kerja-kerja pemasangan paip air retikulasi, penukaran paip-paip baru serta kerja-kerja menaik taraf infrastruktur bekalan air di seluruh negeri. Selain melaksanakan projek baru, kerja-kerja baik pulih dan menaik taraf logik rawatan air di Bukit Sah, Kemaman dan skim bekalan air Pulau Terengganu Utara juga sedang giat dilaksanakan dan sudah berada di peringkat akhir. Syarikat Air Terengganu atau satu juga akan melaksanakan projek menaik taraf paip air kritikal di Kuala Terengganu, Kuala Nerus dan Marang. Datuk Yang di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat, objektif ketiga bagi teras ini adalah memajukan penerima-gunaan teknologi digital dan telekomunikasi. Dalam mendepani cabaran revolusi perindustrian keempat, IR 4.0, kerajaan negeri memperuntukkan sebanyak 4 juta ringgit bagi melaksanakan inisiatif di bawah Pelan Induk Kerajaan Digital Pintar Terengganu 2021-2030 dan Pelan Strategik Taman Maya AI Terengganu. Antaranya, pembangunan sistem bersepadu bantuan kerajaan negeri, sistem keselamatan Smart AI di Wisma Darul Iman, Terengganu Government Cloud, T-Cloud dengan izin, pengaplikasian Internet of Things dengan izin dalam sektor pertanian dan pembangunan Taman Pelancongan AI. Bagi menyelesaikan masalah liputan internet yang lemah, terutamanya di kawasan luar bandar, kerajaan negeri akan terus memberikan kerjasama dan keutamaan kepada inisiatif di bawah Jaringan Digital Negara, JENDELA, dalam menambah jaringan fiber optik dan meningkatkan liputan 4G, terutama menambah bilangan menara telekomunikasi. Seiring dengan perkembangan e-dagang, kerajaan negeri memperuntukkan sebanyak RM100,000 bagi mempromosikan penggunaan dan perkhidmatan transaksi tanpa tunai dalam kalangan pengguna dan peniaga di negeri ini. Pendekatan ini bukan sahaja dapat memudahkan pengguna, bahkan turut meningkatkan hasil jualan peniaga. Datuk Yang di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat, objektif yang keempat, melaksanakan projek rakyat. Demi memenuhi keperluan dan menjamin keselesaan rakyat,
Kerja-kerja naik taraf jalan, dewan, balai raya, longkang dan saliran serta projek-projek kecil DUN akan terus dilaksanakan. Ketersediaan infrastruktur yang baik ini bakal memberi impak yang besar kepada sosioekonomi rakyat setempat. Selain itu, projek naik taraf jambatan merentas Sungai Marang dengan kos RM435.8 juta telah diluluskan dalam RMK 12. Manakala projek pengawalan hakisan pantai di Kuala Nerus dan pembinaan tanjung buatan di Pantai Teluk Lipat Dulun juga sedang giat dilaksanakan bagi mengurangkan impak dan menangani hakisan yang berlaku di kawasan berkenaan. Rancangan Tempatan Banjir Bukit Payung Marang dengan kos RM60 juta. Kajian Pelan Induk Tempatan Banjir Lembangan Sungai Terengganu dan kajian Pelan Induk Tempatan Banjir Lembangan Sungai Marang juga telah diluluskan oleh Kerajaan Persekutuan. Kerajaan negeri juga memperuntukkan sebanyak RM2.7 juta bagi projek Tempatan Banjir Baru Tuk Jiring. Projek ini dijangka mampu mengatasi masalah banjir di kawasan Gong Badak dan sekitarnya. Datuk Yang di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat, objektif kelima bagi teras ini memperkasakan perkhidmatan kerajaan dan pengurusan bencana. Selain kerajaan negeri yang menyediakan peruntukan tahunan untuk bas kita dengan berkonsepkan pelancongan sebagai bas berhenti-henti sekitar Kuala Terengganu, Kerajaan Persekutuan juga telah memperuntukkan sebanyak RM105 juta bagi dana bantuan sementara pengusaha bas berhenti-henti di seluruh Malaysia dan RM48 juta lagi bagi memastikan perkhidmatan dengan jenama MyBus terus kekal beroperasi di beberapa negeri, termasuk Terengganu. Bagi memberikan penerangan berkaitan dasar dan program yang dilaksanakan oleh kerajaan negeri dengan lebih berkesan, maka Karnival Penerangan UPDI dan Sahabat UPDI akan dilaksanakan dengan peruntukan berjumlah RM1.3 juta. Projek sistem e-tanah yang melibatkan kos sebanyak RM117.14 juta melalui kerjasama Kerajaan Persekutuan dan Pejabat Tanah dan Galian Terengganu PTG juga akan dilaksanakan. Sistem ini bertujuan menambah baik proses pendaftaran pemilikan hak tanah dan meningkatkan hasil kerajaan serta menarik minat pelabur melalui pendekatan ease of doing business dengan izin menerusi penggunaan sistem secara elektronik. Dalam menghadapi kemungkinan banjir susulan fenomena air pasang besar dan hujan lebat pada musim tengkujuh sekarang ini, terima kasih juga diucapkan kepada Kerajaan Persekutuan atas persiapan awal yang disediakan untuk negeri-negeri Pantai Timur, terutamanya yang melibatkan bantuan tenaga kerja dan logistik. Antaranya 13,274 anggota agensi responder, 1,531 kenderaan berat dan air, kenderaan darat dan air, serta 6,689 aset bukan kenderaan, lebih 8,000 kit makanan dan lebih 500 buah pusat pemindahan sementara PPS di Terengganu.